Keindahan wilayah Mie Jepun mungkin asing kepada rakyat Malaysia. Namun sejak 2 episod khas panorama dengan tajuk Moh ke Mie, keindahan wilayah tersebut semakin menambat hati penonton program majalah TV ini. Manakan tidak, paparan keindahan air terjun Akame dan aksi lincah ninja saya dan Heliza Helmi memberi satu persepsi yang positif bagi wilayah yang terkenal dengan alam semula jadinya itu. Paparan minggu ini tidak kurang hebatnya. Saya dan Heliza berpeluang mengunjungi Pulau Mikimoto yang terkenal dengan mutiaranya yang berkualiti tinggi. Ini tak pakaian saya hari ini. Kerana hari ini saya memakai pakaian yang bertemakan Ama, iaitu penyelam wanita yang mengutip tiram dan juga mutiara. Dan inilah dia Ama yang bertanggungjawab memakai pakaian saya hari ini. Dan dia ada 3 bahagian sebenarnya. Satu, baju dan juga ada bahagian lebih kurang macam skirt lah di bawah ini. Arigatou gozaimasu. Kehidupan amasan sangat misteri. Mereka sanggup menyabung nyawa dan mengenepikan bahaya yang menanti mereka demi mencari rezeki. Bak kata orang, alah bisa tegal biasa. Peluang produksi panorama khususnya Heliza yang sebenarnya amat bertuah kerana diberi kebenaran khas menaiki bot bersama-sama amasan untuk menyaksikan sendiri bagaimana penyelam tiram wanita ini melakukan kerja-kerja mereka. Kebenaran khas ini hanya untuk kru panorama, tegas koordinator kami, Ikram Latif. Menurut Ikram, pelancong jarang diberikan peluang seperti yang kami perolehi. Walaupun hakikatnya kini, amasan di Pulau Mikimoto ini hanya melakukan kerja-kerja demonstrasi menjejak tiram bagi tontonan para pelancong yang berkunjung ke pulau berkenaan. Ama iaitu penyelam wanita pengutip mutiara Mikimoto. Dan kita tahu mutiara Mikimoto ini adalah cukup terkenal dalam dunia ini. Dan proses penyelaman ini dilakukan lebih kurang dalam 50 saat hingga ke 2 minit. Dan yang cukup mengagumkan seperti mana anda lihat, mereka langsung tidak menggunakan tangki oksigen ketika menyelam. Ayo okey. Ketangkasan penyelam wanita ini tidak perlu dipertikaikan. Biarpun berdepan dengan kesejukan air laut dan gelombang dasar lautan yang amat kuat, namun tidak sampai 30 saat, amasan-amasan ini muncul dengan tiram di tangan masing-masing. Memang ralit melihat aksi dan ketangkasan para amasan ini menjalankan demonstrasi berkenaan yang merupakan antara itinerari wajib kepada para pelancong jika berkunjung ke wilayah Mie. Pekerjaan amasan mula direkodkan pada awal abad ke-3 Masihi. Namun tidak mustahil pekerjaan itu telah wujud lebih awal daripada tarikh tersebut memandangkan Jepun dikelilingi lautan. Melalui rekod pihak wilayah Mie, terdapat kira-kira 1,300 amasan yang masih aktif dan usia tertua amasan pernah direkodkan ialah sekitar 80-an dan mereka masih aktif membuat selaman. Mungkin ramai yang tertanya-tanya adakah hanya penyelam tiram ini wanita sahaja? Sebenarnya wujud penyelam lelaki, namun kerana dari segi biologi atau tubuh wanita yang dikatakan mempunyai lapisan lemak yang lebih dari tubuh lelaki menyebabkan pekerjaan ini lebih sesuai untuk wanita tempatan. Kerana mereka mudah menyesuaikan diri apabila berdepan dengan suhu air lautan yang terlampau sejuk. Selain itu, penyelam tiram wanita juga dikatakan mempunyai tahap pernafasan yang lebih panjang daripada lelaki. Selain menaikkan tiram, amasan juga turut menangkap gamma laut, abalon, rumpai laut dan pelbagai hidupan bercengkerang untuk pelbagai kegunaan.
Usai menyaksikan aksi amasan, saya dan Heliza berkesempatan melihat sendiri plaza mutiara yang terdapat di Pulau Mikimoto ini. Pantulan sinaran daripada mutiara yang dijual di pusat jualan ini sememangnya mempunyai tarikan yang tersendiri. Tadi saya dah lihat bagaimana Heliza menyertai amasan iaitu penyelam mutiara wanita menyelam untuk mendapatkan tiram dan mengeluarkan mutiara. Bukan senang ya Heliza? Oh, hebat sekali, Masya Allah. Dan sebenarnya ada beberapa jenis kategori mutiara itu sendiri berdasarkan warna. Dan jika kita lihat ada mutiara hitam yang diperoleh daripada tiram hitam dan mutiara putih ni daripada mana pula Heliza? Okey, mutiara putih ini dari tiram Akoya dan mutiara yang berwarna sedikit keemasan itu didapati di air laut yang panas. Oh, begitu. Sebab kalau kita pergi Sabah tu, ada banyak mutiara kan dan harganya pun tidaklah terlalu mahal. Dan di sini berapa agaknya harga sebutir ataupun sebiji mutiara itu? Ini mutiara yang sangat asli, kena selam baru dapat. Satu mutiara saja lebih kurang dalam RM1,000,000 Malaysia. Baru satu butir. RM1,000,000 ya. So, lepas ni kita berdua bolehlah ternak tiram. Ternak tiram. Okey, insya-Allah lah nanti kita belajar macam mana nak ternak tiram. Arigato. Arigato. Selain pusat jualan mutiara, Plaza Mutiara Pulau Mikimoto ini juga mempunyai muzium mutiara. Muzium ini mempunyai semua maklumat tentang sejarah mutiara di pulau berkenaan, termasuk penglibatan keluarga Mikimoto sebagai pelopor pembiakan tiram bagi menghasilkan mutiara secara komersil. Nama pulau ini diambil daripada nama pengasas kaedah pembenihan tiram yang dicetuskan oleh Kokichi Mikimoto pada tahun 1893 sehingga ia mencetuskan revolusi mutiara. Sememangnya sikap tidak pernah mengalah membuktikan masyarakat Jepun secara umumnya sebagai masyarakat yang mempunyai iltizam yang tinggi. Melalui maklumat yang disampaikan oleh jurucakap Muzium Mutiara Mikimoto ini, moyang beliau melalui pelbagai fasa kegagalan membuat pembenihan tiram. Namun beliau tidak pernah mengalah sehingga Kokichi Mikimoto mengecap kejayaan dan kini jenama mutiara Mikimoto meniti bibir peminat perhiasan yang berasal dari dasar lautan ini. Sebelum revolusi yang dicetuskan oleh Kokichi Mikimoto, mutiara hanyalah dianggap sebagai bahan perubatan dan bukannya sebagai perhiasan. Para pengunjung juga didedahkan tentang maklumat pembenihan mutiara, kaedah dan peralatan pembenihan dan pelbagai jenis mutiara yang berkualiti dan sebaliknya. Sebagai objek keras yang dihasilkan haiwan kategori moluska seperti tiram, mutiara juga dihancurkan untuk menghasilkan cat dan barangan kosmetik. Dan tidak. Jadi caranya adalah dengan menggosok sahaja sedikit, dia punya texture itu dapat menentukan yang mana satu original, yang mana satu asli. Yang asli agak kasar sebenarnya, seperti DA. Bila kita gosok dia agak keras. Manakala yang B terlalu licin. Jadi yang licin ni adalah yang bukan yang original. Jadi antara A dengan B, A adalah original kerana bila kita gosok, texture adalah kasar. Teknologi pembenihan tiram bagi menghasilkan mutiara berkualiti tidak sahaja bergantung kepada jenis tiram semata-mata, malah melalui kajian pasukan penyelidik Mikimoto, mereka mendapati gegaran dan gelombang kuat dasar lautan juga mempengaruhi kualiti butiran mutiara yang ditanam dalam setiap tiram yang diternak. Keberadaan saya dan Heliza di Muzium Mutiara Mikimoto membolehkan kami menjiwai dunia industri ternakan tiram dan mutiara yang amat sinonim dengan Jepun secara am dan wilayah Mie secara khususnya. Menjejak eksklusiviti penggunaan mutiara, ia merupakan pelengkap bagi menghasilkan tiara, kerongsang, klip rambut dan pelbagai jenis perhiasan rumah.
selain diiktiraf sebagai pengeluar mutiara berkualiti tinggi di pasaran global, mutiara di bawah jenama Mikimoto merupakan pilihan perhiasan para kenamaan di seluruh dunia, khususnya keluarga Maharaja Jepun yang memilih mutiara tersebut sebagai perhiasan diraja. Ini saya telah mensahihkan bahawa saya telah hadir ke Museum Mikimoto. Penerokaan saya dan Heliza sempena episod khas Muh ke Mie ke wilayah Mie diteruskan dengan satu lagi tarikan yang boleh anda nikmati jika berkunjung ke wilayah ini. Perkhidmatan Kashikojima Espana Cruise membolehkan para pelancong merasai pengalaman berlayar menaiki kapal Esperanza. Jika berkunjung ke wilayah Mie pada musim sejuk, anda perlu memakai pakaian yang sesuai. Walaupun tubuh digigit kesejukan, namun ia seolah-olah tidak terasa dek kerana keterujaan untuk menikmati panorama yang indah dan kebesaran yang Maha Esa. Rosli, kapal tengah ni. Pusing. Ke kiri. Okey, hati-hati. Ke kanan. Yes. Wah, terror lah saya bawa ni kapal. Sebenarnya, saya bawa kapal ni kita nak pergi menuju ke tempat pembiakan tiram yang dinamakan Kashikojima. Dan perjalanan pergi dan balik lebih kurang mengambil masa 50 minit sahaja. Dan tiket seorang dewasa hanyalah RM56 Malaysia. Okey, sebenarnya Heliza, kapal ataupun feri yang kita naiki ini diberi nama sebagai Esperanza dan ramai rakyat Malaysia yang tidak mengetahui wilayah Mie ini menawarkan pelbagai destinasi dan juga aktiviti menarik untuk mereka terokai. Dan apa kata kita baca doa sebelum gerak? Oh, sebelum nak bergerak kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Semoga selamat perjalanan. Okay, everybody take care. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا الله يا Tuhanku tiada kemudahan melainkan. Kapal Esperanza yang merentas kebiruan dan kejernihan air lautan di sini seolah-olah lubuk rezeki yang sentiasa terbuka luas untuk dipecahkan ruyungnya. Sepanjang berada di atas kapal Esperanza, kami disajikan dengan pemandangan jeti-jeti ternakan tiram penduduk tempatan yang menjadikan pekerjaan menternak tiram sebagai sumber ekonomi yang utama di kepulauan ini. Belum puas kami menikmati panorama indah ini, kami tiba di Deguchi Shinju. Di sini, anda boleh melihat sendiri bagaimana proses membiak tiram dan menanam mutiara dalam tiram untuk tujuan komersil. Walaupun masa yang diberikan amat singkat berada di Deguchi Shinju, pengalaman tersebut amat bermakna kepada saya dan Heliza. Ini merupakan satu proses untuk memasukkan berbola ataupun nukleus ke dalam ovari tiram dan hanya orang yang mempunyai kemahiran yang tinggi sahaja seperti beliau mampu melakukan itu mudah apabila engkau mengkehendakinya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Tuhanku tiada kemudahan melainkan engkau jadikannya mudah. Engkau yang menjadikan kesusahan itu mudah apabila. Peluang menerokai keindahan wilayah Mie dari sisi berbeza terus melekat di hati kami sebagai pengembara di bumi asing.
Keistimewaan kunjungan produksi panorama ke Jepun kali ini sedikit berbeza. Dari pandangan mata kasar, lokasi ini hanyalah sekadar pondok biasa. Namun peluang menikmati kesegaran makanan laut yang merupakan sumber protein yang utama di sini ia lain daripada yang lain. Kenapa pula? Saya kesejukan ni Awak dekat situ ni tengok sebelah saya ni apa ni. Kita nak buat BBQ tau. Okey. So yang ni saya belajar bahasa Jepun tadi. Ini namanya osari. Osari. Kepah namanya, kepah. Okey, apa lagi kita ada? Kita ada ni pula. Oh, ryoigan. Apa keluar. Kita ada ryoigan. Oh, ryoigan. Okey, ryoigan sejenis tiram. Kok. Okey. Bukan ayam. Okey, kita ada apa lagi di sini, Heliza? Kita ada ise ebi, iaitu udang kara ataupun sejenis udang laut yang terkenal di sini. Kita ada apa? Situ. Aji ataupun ikan kembung. Ikan pun naik aji juga ya.もう昔は若い時はもう海入るの嫌やな思ったけど、この年になったらもうキンコンコン言うてね、組合のマイクで放送があるんですよ。ほどみんなバタッとしてもう勢いよく海へ行きます。で一回こんなところで暖を取ってね、今は楽しいです。お客さんですか？お客様のは一緒のものです。京都同じもの。なりたくてなったわけじゃないんですよ。地元から地元に嫁に来るんです。そうするともう海をするのが当たり前いう感覚、自然になりました。はい。ちょっと無理みたいですね。後継者が今もいないんですよ。というのも、もうよその土地から嫁さんに来て、この地元はよそに行ってしまうんです。だから後継者がないんです。すぐには海になれません。そうですね。ちょっとアルコール系がダメなんですよね。もうこの辺は魚を炊く時でもアルコール入れます。Biasanya kita buat BBQ yang memang dekat dalam restoran makan macam biasa tau. Ni BBQ tepi laut bersama dengan ama-ama kat sini. Amasan. So kita ada banyak yang fresh lagi hidup. Episod kali ini memberi satu konotasi baru kepada pengembara tegar seperti saya. Tugasan menerbit program panorama dan dalam masa yang sama sebagai rakan pengacara kepada Heliza Helmi memberi ruang dan peluang untuk produksi panorama menerapkan elemen baru kepada program terbitan tonggak, unit majalah dan dokumentari RTM ini. Bagi yang ingin menyaksikan episod panorama yang telah disiarkan sebelum ini, layari myclickrtm.gov.my. Matai Masyo, jumpa lagi. Sedapnya Liza, kita menikmati makanan laut yang disediakan oleh Amasan yang merupakan penyelam tiram wanita yang terdapat di kawasan ini dan memang lazat, memang segar ya. Bahasa Jepun orang kata apa? Sugoku oishi. Sugoku oishi. Dan kita ada sos perisa bagi menambahkan kesedapan makanan laut kita ni. Pakailah sos shoyu untuk menambahkan kesedapan dan kelazatan makanan ini. Dan yang paling penting, soyu ni halal dan kita juga ada disediakan nasi dan juga miso soup ataupun sup miso. Oishi. Selamat datang ke Toba. Gejo.
ما جعلته سهلا اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Ya Allah ya Tuhanku tiada kemudahan melainkan Engkau jadikannya mudah Engkau yang menjadikan kesusahan itu mudah apabila Engkau mengkehendakinya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna Iza syi'ta sahla Ya Allah ya Tuhanku tiada kemudahan melainkan Engkau jadikannya mudah Engkau yang menjadikan kesusahan itu mudah apabila Engkau mengkehendakinya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna إذا شئت سهلا يا الله يا